Premier Datuk Partinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng yakin Budi 95 akan diperluas kepada semua lapisan masyarakat termasuk penduduk luar bandar. Katanya peringkat permulaan inisiatif itu memberi manfaat kepada rakyat yang layak termasuk anggota tentera dan polis. Diberinya laluan kepada pihak kesempatan dulu. And this one is something baru. Lepas dia hanya akan extend to the part of society. Memang kalau luar bandar dulu, memang objektifnya untuk masyarakat. Tapi pelaksanaannya coba dulu lah. Kalau begitnya sekali, tak ada problem. Masalah juga. Premier berkata demikian kepada pemberita di Kuching. Sementara itu, pengumuman kerajaan untuk melanjutkan kelayakan Budi 95 kepada warga negara yang merupakan pemilik bot berdaftar mendapat maklum balas positif. Bagaimanapun, pemilik bot berharap kerajaan segera mengumumkan mekanisme pembelian petrol RON 95 di bawah inisiatif tersebut. Bagi pengguna bot yang masih belum mendapat subsidi yang tidak layak, harus ditelitikan lagi untuk supaya mereka pun mendapat hak dari subsidi itu. Sebab ada yang tiada lesen. Ya, ada juga. Sebab di bot perahu kecil itu memang tiada lesen. Itu bot personal. Kementerian Kewangan dalam kenyataan Rabu lepas berkata kerajaan bersetuju untuk melanjutkan kelayakan Budi 95 kepada warga negara yang merupakan pemilik bot berdaftar tanpa memerlukan lesen memandu yang sah. Susulan itu juga Kerajaan Persekutuan sedang bekerjasama dengan agensi kerajaan negeri bagi mengenal pasti pemilik bot berdaftar. Perjanjian Reimbursable Advisory Services dengan Bank Dunia menandakan era baharu kerjasama dalam mentransformasi tadbir urus kewangan awam negeri. Setiausaha Kewangan Sarawak, Datuk Seri Dr. Wan Lizosman Wan Omar berkata, ini akan menjadikan Sarawak model pengurusan kewangan awam bertaraf dunia. Jelasnya, melalui kepakaran dan pengalaman Bank Dunia, kerajaan negeri berpeluang membangunkan kerangka kewangan moden sejajar piawaian antarabangsa. Beliau berkata demikian di Kuching pada majlis menandatangani perjanjian Reimbursable Advisory Services di antara Kerajaan Persekutuan Malaysia, Kerajaan Sarawak dan Bank Dunia. Sementara itu, pengarah bahagian Bank Dunia bagi Filipina, Malaysia dan Brunei, Zafir Mustafa Gulu berkata, kerjasama selama 3 tahun itu akan memperkukuh reformasi tadbir urus kewangan awam dan syarikat berkaitan kerajaan Sarawak. Kerjasama tersebut dijangka memberi impak besar kepada ekonomi dan sosial negeri selaras agenda pembangunan negeri. Sarawak pada Belanjawan 2025 menerima peruntukan lebih RM2 bilion menerusi Kementerian Kerja Raya KKR untuk pelaksanaan projek pembangunan. Ketua Setiausaha Kementerian itu, Datuk Seri Azman Ibrahim berkata, dari jumlah tersebut RM2 bilion untuk projek Lebuh Raya Pen Borneo LPB, manakala RM553.5 juta untuk pembinaan jalan. Beliau menerusi kenyataan di Facebook JKR Sarawak memaklumkan setakat Julai lalu projek LPB telah mencapai kemajuan 99%. 9 daripada 11 pakej kerja projek itu telah siap sepenuhnya dan dibuka secara berperingkat kepada pengguna. Datuk Seri Azman berkata demikian semasa merasmikan sesi diskusi tata kelola pelaksanaan projek Siri 3 2025 bagi Zon Sarawak di Kuching. Beliau menegaskan tata kelola kerajaan perlu dilaksana dengan mematuhi peraturan sedia ada. Tata kelola yang berkesan juga memerlukan setiap tindakan dipantau secara berterusan agar keputusan yang telah dibuat dapat dilaksanakan hingga ke peringkat akhir. Beliau turut menggalakkan penjawat awam khususnya dalam sektor pembinaan dan infrastruktur menyokong agenda reformasi perkhidmatan awam ke arah tadbir urus yang lebih cekap, berintegriti dan berkesan. Kawasan Murum disasarkan sebagai hub tenaga bersih menjelang 2030. Ia sejajar aspirasi yang digariskan Kerajaan Sarawak dalam strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Adun Murum Kendiri Cupai Ugon berkata selain menjadi lokasi bagi empangan hidro sedia ada, Murum mempunyai potensi besar dalam pembangunan sektor tenaga yang lain seperti tenaga solar.
Potensi lain termasuk pembangunan projek kredit karbon dengan memiliki kawasan hutan simpan yang luas. Ini akan menjadikan Murum sebagai hub tenaga bersih yang dapat menarik pelaburan, membuka peluang pekerjaan serta menyokong usaha negara dalam menangani perubahan iklim. Dari segi alam sekitar kita ada sebagian sungai yang boleh kita sambungkan sebagai cascading houses. Beliau berkata demikian pada Simposium Antarabangsa Airandau 2025 di Lebuk Kulit, Sungai Asap, Blaga. Program anjuran Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains Universiti Putra Malaysia Sarawak. 5 sekolah menengah dan 12 institusi pengajian tinggi serta institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET menyertai pertandingan inovasi dan TVET Impact 2025. Program peringkat negeri anjuran Institut Latihan Perindustrian Tinggi ETEK Kota Samarahan dengan kerjasama Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak MEITD. Menteri MEITD Datuk Seri Roland Sagahwiin menerusi teks ucapan perasmian berkata program bertujuan memupuk budaya inovasi, kreativiti dan pemikiran kritis dalam kalangan generasi muda. Beliau turut menegaskan komitmen kementeriannya menyokong usaha melahirkan bakat tempatan yang mampu menjadi pencipta penyelesaian dalam ekonomi digital. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Ketua Bahagian Inovasi MEITD Dr. Chiu Yao Liang. Bagi kategori sekolah menengah, pertandingan dimenangi Maktab Rendah Sains Semara MRSM Kuching menerusi projek Teachers Assist UB. Manakala EdTech Kota Semarahan menerusi projek iOtronic memenangi kategori institusi pengajian tinggi. Monsun Timur Laut MTL di Sarawak dijangka bermula November ini sehingga Mac tahun hadapan. Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia Cawangan Sarawak, Khairul Najib Ibrahim berkata, semasa tempoh berkenaan dijangka berlaku hujan lebat berterusan yang berpotensi mengakibatkan banjir di kawasan rendah dan tanah runtuh di kawasan berbukit. Jumlah hujan yang kita jangka terima pada tempoh tersebut adalah pada paras purata. Paras purata bermaksud itulah jumlah yang biasa kita terima untuk bulan-bulan tersebut. Menurut beliau, meskipun jumlah hujan yang dijangka diterima adalah pada paras purata, masyarakat tidak boleh memandang ringan kerana kawasan berisiko banjir tetap berdepan ancaman yang sama. MTL lazimnya memberi kesan lebih ketara di kawasan pantai serta penempatan berhampiran sungai dengan kemungkinan berlakunya limpahan air. Ia juga berpotensi menjejaskan sektor pertanian, perhubungan darat dan laut serta aktiviti harian masyarakat. Orang ramai perlu bersiap sedia dan sentiasa peka terhadap amaran cuaca semasa yang dikeluarkan Met Malaysia. Polis Miri menahan 8 lelaki termasuk seorang warga asing serta merampas dadah jenis metafetamin bernilai RM680 menerusi Ops Tapis di Permajaya Tudan Rabu lepas. Ketua Polis Daerah Miri SCP Muhammad Farhanli Abdullah dalam kenyataan media berkata, operasi dijalankan bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Miri. Dalam serbuan kira-kira pukul 3 petang di belakang sebuah bangunan kedai di Jalan Desa Pujut, polis menahan seorang lelaki warga asing berusia 33 tahun serta merampas dadah jenis metafetamin seberat 5 gram. Dalam serbuan sama, 7 lelaki tempatan berusia antara 22 hingga 48 tahun turut ditahan. 4 daripada mereka memiliki 1.46 gram metafetamin dan 3 lagi didapati positif dadah. Kesemua suspek warga tempatan kini ditahan reman untuk siasatan. Manakala suspek warga asing dituduh di mahkamah hari ini. Kes disiasat di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952. Saudara, perkembangan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.